tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini dan terus setia. Saudara-saudara, sebelum ini kita pernah mendengar, adakah terdapat isu di dalam kepimpinan Parti Komponen Perikatan Nasional? Mungkin kita ada dengar berkaitan dengan Bersatu dan PAS mungkin tidak sehaluan lagi, Muhyiddin dan Hadi Awang tidak lagi bersefahaman. Namun semua itu telah dinafikan oleh kepimpinan PN. Namun bagaimana dengan Parti Gerakan? Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan hubungan antara PAS dan Gerakan? Adakah hubungan mereka baik? Itu menjadi persoalannya. Saudara-saudara, menelusi satu artikel daripada Malaysia Kini pada 11 Julai berkaitan dengan juara penggemar loteri. Ini satu keputusan PAS yang pasti mengejutkan Gerakan. PAS tempelak Gerakan, usah jadi juara penggemar loteri. Persoalannya, adakah perkara ini boleh membawa kepada satu perpecahan di dalam parti komponen PN, khususnya PAS dan Gerakan? Itu menjadi satu persoalan yang utama. PAS memberi amaran tegas kepada rakan sekomponennya, Gerakan, berhubung isu pengharaman judi di Kedah. Menurut Ketua Penerangan Parti itu, Fadli Syari, ada keperluan untuk Gerakan menjadi juara pihak tertentu dalam isu berkenaan kerana ia tidak membawa sebarang faedah kepada parti terbabi. Parti Gerakan tak perlu jadi juara, pertahankan kelompok penggemar loteri. Anda tidak akan mendapat tambahan undi pun dengan bersikap seperti ini, katanya dalam kenyataan. Mengiringi kenyataan tersebut ialah imej salah seorang pemimpin kanan Gerakan yang memberikan pandangan mengenai isu pengharaman judi di Kedah. Menurut Timbalan Presiden Gerakan, Oh Tong Kiong, Gerakan memang tidak menggalakkan orang ramai berjudi, namun membantah langkah mana-mana pihak merampas hak rakyat untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Kerajaan Kedah patut menghormati keputusan Mahkamah Tinggi mengembalikan semula kedai-kedai judi, katanya. Malaysia Kini pada 9 Julai melaporkan beberapa kedai judi berjaya dalam tindakan undang-undang mereka untuk mengubah keputusan Kerajaan Kedah mengharamkan perniagaan masing-masing di negeri terbabi. Tak semua suka judi. Bagaimanapun, Kerajaan Kedah memfailkan permohonan untuk menangguhkan pelaksanaan keputusan berkenaan sementara menunggu rayuan mereka di Mahkamah Rayuan. Dalam pada itu, kata Sanusi, langkah Kedah mengharamkan judi diumumkan MB Muhammad Sanusi pada 14 November 2022 apabila tiada lagi lesen premis bagi menjalankan urusan berkenaan dibuat mulai 2023. Kata Sanusi, langkah itu bertujuan untuk menangani gejala sosial yang berpuncak daripada perjudian. Melanjutkan pesanan PAS kepada Gerakan, Fadli berkata, kegiatan judi bukanlah sesuatu yang digemari semua orang bukan Islam. Sebenarnya bukanlah semua kawan-kawan bukan Islam sukakan aktiviti ini, judi, katanya. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selepas satu isu berkaitan dengan penarikan sokongan daripada MP Bersatu terhadap pembangkang dan menyatakan sokongan terhadap PMX, kepimpinan Bersatu sudah pasti berharap selepas keahlian mereka dilucutkan, sudah pasti pemimpin Bersatu dan PN mahu kerusi mereka dikosongkan dan PRK diadakan semula. Namun, Speaker Dewan Johari Abdul dalam satu keputusan yang menggemparkan ramai. Berkaitan dengan ini, tulisan daripada Syabudin Husin, Akta Lompat Parti terang-terang telah dibakul sampahkan. MP Blok Kerajaan
kini terbuka untuk tarik sokongan, menurut Syahbudin. Tidak ada rakyat Malaysia yang waras dan kepalanya tak masuk air yang dapat menerima keputusan Speaker Parlimen Johari Abdul tidak mengosongkan 6 kerusi Parlimen yang wakil rakyat telah terhenti keahliannya daripada bersatu kerana tidak patuh kepada kehendak serta pendirian parti dengan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Alasan Johari memutuskan tiada kekosongan 6 kerusi terbabit dengan menyatakan peraturan bersatu yang membatalkan keanggotaan ahli yang tidak mengikut kehendak parti adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan dan peraturan Parlimen yang menjamin kebebasan ahli Parlimen untuk bersuara, berbahas dan mengundi langsung tidak boleh diterima. Johari terbukti telah membuat kesimpulan songsang dalam keputusannya tanpa mengambil kira kewujudan Akta Lompat Parti serta ketetapan dalam Akta Pendaftar Pertubuhan. Terbukti juga Johari bertindak adil dalam keputusannya, tetapi lebih ternampak untuk menyelamatkan Anwar, kedudukan Anwar sebagai PM selepas calon PKR kala teruk dalam PRK Dun Sungai Bakap 6 Julai lalu. Dengan hujah serta alasan yang diberi Johari, beliau secara terang-terang menunjukkan Akta Lompat Parti yang diperjuangkan PKR dan Anwar selepas langkah Sheraton sudah menjadi hampas yang layak diletakkan dalam bakul sampah. Akta Lompat Parti sepatutnya difahami dan dihormati secara tersurat dan tersirat adalah bagi mengelakkan berlakunya ahli-ahli parlimen khianat kepada parti. Hakikatnya, pengkhianatan 6 MP bersatu tiada beza sama sekali dengan MP PKR yang khianat dalam langkah Sheraton dulu. Malah, suatu kelebihan lagi apabila tindakan 6 MP bersatu ini semacam direstui oleh Speaker, sementara ketika langkah Sheraton belum wujud lagi Akta Lompat Parti. Harus difahami mengikut perkara 49E Perlembagaan Persekutuan berkaitan Akta Lompat Parti, jika seseorang ahli Dewan Rakyat tidak lagi menjadi anggota parti politik, maka kerusinya adalah dikira kosong. Saudara-saudara, terdapat beberapa perkongsian daripada Syahbudin. Di dalam tulisan ini berkata, peruntukan dalam Seksyen 18C Akta Pertubuhan dengan jelas menyebut bahawa sebarang keputusan sesuatu parti politik adalah muktamad dan konklusif. Lebih buruk PKR dan PH yang memperjuangkan Akta Lompat Parti sehingga ia menjadi undang-undang, tetapi hanya setelah tidak sampai 2 tahun. Speaker pilihan Anwar, PKR dan PH sendiri yang akhirnya mencabuli akta tersebut. Langkah permulaan mungkin boleh dilakukan dengan mereka tidak menyokong dan mengundi belanjawan 2025 sebelum hujung tahun nanti. Keputusan Speaker ini dengan sendirinya telah membuka ruang untuk ahli-ahli parlimen blok kerajaan menukar pendirian, malah menjatuhkan kerajaan. Selepas ini Akta Lompat Parti tidak bermakna apa-apa lagi, sebagaimana MP pembangkang boleh menyokong PM dan kerajaan, MP blok kerajaan juga tidak terhalang lagi untuk menarik sokongan atau tidak mengundi sebarang arang undang-undang yang dibawa kerajaan di parlimen. Ada ubi, ada batas. Insya Allah, kecurangan sikap dan kepura-puraan dalam perjuangan yang dipamerkan suci juga akan ada balasannya menurut Syahbudin. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Adakah selepas ini Speaker Dewan boleh dipecat ataupun letak jawatan kerana perkara ini? Jadi apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini.